Assalamualaikum. Apa ni? Waalaikumsalam. Okey, Ustaz Aris dah masuk ya? Saya akan- Gambar saya nampak ke tak? Gambar yang tadi macam nampak mula-mula, lepas tu dah tak nampak. Macam mana ni nak buka? Oh ni. Kamera kot, mungkin terpadam video kot, ter-off kan. Okey, boleh? Boleh? Okey, alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua warga UTM dan juga individu-individu yang sudi bersama-sama PLH pada pagi ini untuk bagi program bedah buku bersama penulis. Yang saya kira semua dah ambil maklum yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Haris Muhammad Ismail ataupun lebih dikenali dengan nama Piyuris. Okay, so saya tak nak buang masa, so saya akan serahkan kepada Ustaz Haris bagi program ni selama sejam. Dan sekiranya tuan-puan ada soalan yang ingin bertanya, bolehlah terus bertanya ataupun type di bahagian chat lah. Okay, saya akan sampaikan kepada Ustaz Haris jugalah nanti soalan-soalan yang dikemukakan. Dan saya harap dengan program ni semua orang cakap dapat sedikit sebanyak ilmu yang dikongsikan lah. Okay, Ustaz Haris, saya serahkan program ni kepada Ustaz. Silakan. Baik. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jadi insya-Allah berapa ramai kita ada hari ni? Ada so far 70 lebih. Mungkin ada yang belum masuk lagi kot. UTM dia ada banyak cawangan juga kan? Banyak apa Ustaz? Cawangan. Kampus Kita yang dekat Melaka, kita memang dekat Melaka je lah base kita sebab UTM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, and then kita ada dua lah, satu main campus dan satu lagi teknologi campus. Itu dekat Melaka juga. Baik, dulu di Melaka lah. Betul. Pertama sekali terima kasih kepada pertuan pengurusi kita. Nur Syahida ni ke apa? Lecturer ke? Pelajar juga. Tak apalah, tak dengar tu. Baik, saya librarian Ustaz. Macam mana? Saya librarian. Oh, librarian. Baik. Jadi kalau siapa-siapa yang ada, kalau boleh buka kamera lah sikit. Rasa macam janggal lah bercakap. Hairul 01272 Muhammad Hafizuddin Yusof. Kalau boleh kita sama-sama buka. Inilah buka kamera lah kan. Bagi saya tak berasa keseorangan sangat.
Okay, semua Ni boleh buka macam video. Ustaz nak tengok Wan, muka. Wan Syafiq ada. Terima kasih Wan Syafiq. Buka kamera. Wan Syafiq kat mana kedai makan ke? Green Baru screen. makan ni Ustaz. Okey, baik. Syafiq ambil apa ni, kos apa? Saya bukan student Ustaz. Saya staff. Oh, bukan staff juga. Baik. Sorry. Minta maaf. Majority Mana staff. student ni? Semua kita punya librarian, kita apa, staff yang semangat ni student mana? 00 ni 00066 ni mesti student. Tak, itu nombor staff Ustaz. Student dia nombor staff. ada. Majority staff lah, majority staff. Pensyarah. Pensyarah pun ada. Pensyarah dia kat UTM ada kos apa? Kos Islamik tak ada lah. UTM Engineering Ustaz. Yalah, teknologi kan macam Dengan management lah sikit. baik. Islamic management ada? Islamic management tak ada lah. Tapi tak ada. Kita memang base teknologi je lah. Engineering technical lah. Baik. InsyaAllah. Okey lah, tak apalah, kita tengok yang mana yang dah buka ni je lah. Okey, tak apa. InsyaAllah pada hari ni kita akan sikit sebanyak. Sekarang pun jam dah 10.40. Jadi kita mulakan lah. Kita akan habis pun 11.40 lah, lewat sikit. Jadi insyaAllah kita akan bedah buku, tulisan buku ni. Saya sebenarnya dah bagi tahu tim saya kepada siapa-siapa daripada UTM, ahli UTM hari ni yang ada yang tengok, baik lecturer, baik staff ataupun siapa-siapa yang berkenaan, boleh dapatkan buku ni dengan harga separuh kita nak bagi. 50% off untuk mereka yang belum dapatkan lagi, khusus kepada UTM sahaja. Staff dan juga siapa-siapa yang terlibat. Jadi insyaAllah. Jadi dalam bab buku ni, dia terbahagi kepada 5 bahagian. Kalau tuan-tuan ada buku ni, boleh tengoklah. Tapi kalau tak ada, tak apa, saya beritahu. Yang pertama, rezeki. Kedua, keagungan ibu ayah. Ketiga, ilmu dan akhirat. Keempat, berbicara dengan Allah. Kelima, mujahadah, ibadah. Baik, yang nak dengar, Abang Syafiq nak dengar yang mana Abang Syafiq? Rezeki, keagungan ibu ayah, ilmu dan akhirat, berbicara dengan Allah, mujahadah dan ibadah. Mana satu? Ilmu dan akhirat kot. Ilmu dan akhirat. Okey, baik, insyaAllah kita pergi ke ilmu dan akhirat, muka surat 44. Ilmu dan akhirat. Sebelum kita mula pada tajuk ni, sebenarnya apa-apa yang ada dalam buku ni adalah satu ilmu dan pengalaman saya melalui sendiri. Macam ada setengah-setengah orang dia buat buku, dia ialah bukanlah kita setengah-setengah orang. Majoriti yang buat buku, dia ambil satu bahagian daripada orang dan dia letak dalam buku dan dia jadikan rujukan. Itu pun tak ada masalah. Macam kita buat research paper, kalau ada doktor-doktor di sini kan, kita buat research paper pun kita ambil juga sedikit sebanyak apa yang ditulis ataupun dinukilkan, dikeluarkan daripada orang lain. Academician akan ambil dan juga letak sebagai rujukan kan. Sebab saya pernah baca banyak bila masuk dalam bidang pendidikan ni, kita tulis kadang-kadang based on ataupun according to siapa, orang putih ke, orang Melayu ke, dia pun bagi tahu apa dia. Dan begitulah keadaan sedemikian. Tapi buku ni banyaknya daripada pengalaman hidup. Banyaknya daripada pengalaman pergi, saya pun bukanlah kata tua sangat pun lagi kan. Abang Syafiq umur apa Abang Syafiq? Alhamdulillah dah baru masuk 35 Ustaz, 12 bulan itu. 35, masya-Allah. Mungkin pengalaman abang lebih banyak lagi saya. Tapi sedikit pengalaman yang ada dalam hidup saya banyak pergi ceramah di tempat-tempat kadang-kadang orang tak sampai. Macam contoh, saya pernah pergi di Cameron Highland, ada satu perkampungan kat situ yang kutip buah sahaja. Buah strawberry saja saya pernah sampai. Pernah juga berada di yang tunas bakti. Pada mula-mula tunas bakti ditubuhkan, saya pernah pergi. Pelajar-pelajar yang terlibat dengan yang besar lah, seperti bunuh, pelacuran dadah dan sebagainya. Tapi dia orang dah berubah dan sebagainya, kita ada pengalaman di sana. Dan bermacam-macam lagi lah kehidupan dan pengalaman yang ada. Dan saya cuba nukilkan dalam buku kepada mereka yang berminat nak tahu
dan kepada mereka yang tak pernah kenal lagi saya lah, boleh mengenali dengan ilmu. Itu point dia kenapa kita nak buat buku ni. Baik. Ilmu dan akhirat ni adalah satu perkara yang dapat kita pisahkan. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali, kalau orang tu tidak ada ilmu mengenai sesuatu perkara, dia tidak akan dapat tahu tentang perkara tersebut. Bukan sahaja ilmu akhirat, apa sahaja ilmu yang diberi petandanya kepada manusia, kalau tak ada orang tu inisiatif untuk cari ilmu tu, dia tak akan tahu tentang perkara tu. Maksud saya apa? Okey, kita nak tahu, contohlah kita sebut tentang nak masak hari ni. Contoh isteri nak masak hari ni. Nak masak apa? Nak masak kari ayam. Kalau isteri tak tahu cara nak masak ataupun tidak mahu ambil tahu untuk masak tu, ataupun tak tahu cara nak beli kat mana barang dan sebagainya, dia tidak akan sampai kepada sebekas atau semangkuk lauk yang dipanggil kari ayam. Takkan dapat capai perkara itu kerana tidak ada ilmu untuk cari perkara tersebut. Jadi ilmu ini tuan-tuan sekalian disebut oleh Nabi SAW, disebut oleh ramai ilmuwan kita dalam Islam juga. Sahabat-sahabat juga menyebut tentang ilmu. Apakah ilmu dipandang dari satu sudut? Kata Imam Nawawi, kata Nabi SAW yang disokong kuat dan diulang selalu oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, menyebut man arada ad-dunya fa'alaihi bil-ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil-ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil-ilm. Nabi kata, sesiapa yang nakkan dunia, dia kena ada ilmu. Sesiapa yang nakkan akhirat, fa'alaihi bil-ilm. Akan di atasnya kena ada ilmu. Wa man aradahuma, dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya, maka dia juga perlu ilmu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tidak mencari ilmu dengan sebenar-benar maksud ilmu, maka kita akan tersesat dalam kehidupan kita. Kenapa sebut macam ni? Sebab ramai orang juga dia cari ilmu, tapi kadang-kadang ilmu yang ada menyebabkan dia jauh daripada Tuhan, menyebabkan dia jauh daripada keberkatan kehidupan dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku ni saya cuba takrifkan ilmu itu dari perspektif agama, perspektif Islam. Jadi saya nak tanya Abang Syafiq dulu lah, memandangkan Abang Syafiq je seorang ada. Abang Syafiq, boleh ke abang kalau saya berbual dengan abang sikit? Saya ni tak tahulah, malu ke apa ke. Staff-staff kita ni jangan malu. Saya pun sebenarnya secara jujur ni saya suka buat program dengan universiti. Sebab saya sendiri pun rindu suasana universiti, suasana lecturer, suasana pelajar-pelajar yang ada. Suasana agama secara keseluruhan dalam institusi pendidikan. Jadi memandangkan semua pun tutup gambar ni, Wan Syafiq saja, saya berbual dengan dia lah. Yang lain boleh ambil iktibar lah juga sikit sebanyak. Baik, Abang Syafiq mana? Tutup kamera juga dah. Siapa je yang ada hari ni? Tengok nama sikit, panggil nama sedap sikit. Ni nama apa? Albert Faisal. Siapa lagi? Ati, Aulia, Fatanah, Hairul. Doktor kita, Dr. Faris ada ni, Dr. Faris. Johana. Ramai juga nak sebut nama seorang pun. Okey, tak apa. Saya nak tanya dulu. Baru ada. Okey, Abang Syafiq, nak tanya Abang Syafiq. Pandangan Abang Syafiq dalam ilmu ni apa? Bila orang sebut ilmu ni apa Abang Syafiq punya persepsi dan opini? Kita ni sampai orang cakap sampai penghujung umur kita pun kita takkan habis belajar ilmu tu, sebab ilmu tu luas kan. So kalau kita jangan fokus kepada yang satu je lah, sebab ilmu ni luas. So kita kena sentiasa mencari ilmu baru, benda-benda yang boleh tambah baik dalam kehidupan kita lah. Itu pandangan saya lah. Baik. InsyaAllah. Betul tu. Apa yang Abang Syafiq cakap tu betul. Sebenarnya untuk kita macam setiap orang, apabila zaman Rasulullah berlalu,
maka marilah zaman Abbasiyah, zaman Umayyah kan. Lepas tu Turki Uthmaniyah dan sebagainya, berlarutan zaman ke zaman Islam ni berubah. Jadi apabila perkara-perkara ini berlaku, orang Islam juga dia banyak memasuki ataupun mempelajari ilmu-ilmu yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW dan tidak ada pada zaman sahabat-sahabat, tak ada. Seperti ilmu apa? Macam mana ilmu automotif kan? Ada orang ambil automotive engineering tak kat sini? Mesti ada ni. Dan beberapa perkara yang lain yang tidak ada di zaman Rasulullah. Ialah zaman Rasulullah mana ada kereta, dia ada kuda dan juga unta. Jadi itulah yang digunakan pada zaman sekarang ni, zaman kita ni. Maka disuruh juga oleh ulama-ulama. Bahkan dikeluarkan oleh, kalau tak silap saya, dalam Mishkat ada menyebut, kitab Mishkat ada menyebut tentang perlunya seseorang itu dalam bidang-bidang yang kita kata saintifik ataupun bidang-bidang teknologi. Macam kalau contoh dalam Islam ni sampai disebutkan fardu kifayah. Contoh dalam kita nak berapa orang? 76 orang ataupun 100 orang. Dalam 100 orang ni kalau tak ada seorang pun yang pandai automotive engineering, disebut oleh setengah ulama menjadi satu keadaan yang sangat kritikal dan boleh ditanggung dosa oleh sesuatu kaum. Kenapa? Kerana tidak ada orang yang tahu tentang benda tu yang boleh menyelamatkan orang tu. Begitu juga dari segi perspektif Islamik. Kalau tak ada antara kita ni yang tahu untuk menguruskan mayat ataupun untuk solat jenazah, maka kita dikategorikan dalam satu keadaan yang sangat bahaya dan boleh jatuh dosa. Kenapa? Antara kita mesti akan mati. Betul tak Abang Syafiq? Ada antara kita yang akan kembali ke rahmatullah. Dan kalau tidak ada di antara kita yang tahu untuk menguruskan jenazah, maka ini menjadi satu kekurangan ilmu dan kekurangan dari segi melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang hamba kepada hamba yang lain dan juga kepada Allah SWT. Jadi sebab itulah ada setengah-setengah ulama menyebut dan meletakkan fardu kifayah bagi setiap di antara kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kita kata sebagai saintifik, yang kita kata sebagai engineering yang tidak ada dalam dalil yang diletakkan pada zaman-zaman dahulu, tak ada kan. Mana tahu, siapa sangka satu hari nanti akan adanya kapal terbang, siapa sangka satu hari nanti akan adanya kereta, siapa sangka satu hari nanti akan ada bermacam-macam teknologi yang menyebabkan manusia ini mudah untuk bergerak dari satu tempat kepada satu tempat yang lain. Jadi dengan adanya perkara-perkara macam ini, dengan adanya kelebihan-kelebihan macam ini, difardu kifayahkan untuk umat Islam mencari ilmu dalam bidang-bidang ini. Tapi jangan kita tinggallah benda-benda yang fardu ain tu. Faham ke tak faham? Apa Abang Syukran? Abang Syukran kat mana tu? Ni mic tak buka Abang? Oh, ada dekat rumah, Ampang. Oh, dekat Melaka juga ni? Ampang. Oh, Ampang. Abang lecturer ke? Tak ada, saya assistant librarian je. Okey, baik. Macam mana work from home? Okey. Okey lah. UTM ni mainly UTM adalah engineering lah, betul? Engineering dengan pengurusan berkenaan dengan perkara tu lah kan? Betul. Engineering, mechanical, technical. Dulu saya pernah ambil sekejap electrical engineering. Mechanical engineering. Tapi saya memang tak boleh nak go dengan subjek C++ tu. Saya kata, ya Allah, susahnya lah subjek ni kan. Tapi saya kata kena ada lah orang Islam kita kan, macam disebut oleh imam-imam tu yang pakar dalam bidang ni. Pakar tentang engineering, pakar ni, supaya dia boleh dirujuk dan bantu secara keseluruhan kepada orang-orang kita, orang Islam terutama, insya-Allah. Baik. Dalam buku ni saya tulis, kalau tuan-tuan baca, kalau ada yang membeli buku ni, penulisan yang saya laraskan dalam buku ni adalah penulisan yang sangat-sangat biasalah, kita kata macam bahasa bercakap. Sebab apa? Sebab kita nak mudah dan kita tak nak pembaca bosan dalam membaca buku yang saya buat ni. Jadi kalau dengar saya bercakap ni dengan baca ni, dia lebih kurang. Saya sendiri yang type dan tulis untuk tuan-tuan baca dengan laras bahasa yang mudah. Jadi antara bahagian yang saya
suka untuk kongsikan adalah hadis yang berkenaan dengan riwayat ataupun wahyu pertama yang diturunkan oleh Nabi SAW. Okey, kita semua pun tahu apakah ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran? Apa dia? Kita tanya Abang Syafiq lah. Abang Syafiq, apa dia Abang Syafiq? Bacalah. Bacalah, betul. Muhammad Iqbal Abdul Jabbar. Lecturer ke? Doktor ke ni? Tak, saya staf biasa je. Sokongan je. Sokongan je. Okey, baik. Tak apalah. Bagus. Bacalah kan. Dia adalah hadis ni dalam, kita tahu dari segi bukti ayat Al-Quran tu kita menyebut Iqra itu sebagai ayat yang pertama yang diturunkan dalam Al-Quran. Tetapi hadis dia kita jarang dengar. Jadi hari ni kita bolehlah dengar sikit. Hadis dia sedikit panjang tapi tak ada masalah. Kita sama-sama boleh tengok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawm. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح. Hadis ni beritahu apa? Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi. Petanda awal daripada wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawm. Mimpi yang baik di dalam tidur. Nabi SAW antara cara Allah SWT wahyu kepada dia, khususnya pada ayat yang pertama ini, dia memperolehi mimpi yang baik di dalam tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subuh. Dan mimpi itu tidak datang, melainkan datang ni dalam keadaan yang cahaya. Cahaya yang datang. Dia melihat cahaya subuh yang datang. Summa hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Rasulullah SAW bersendirian. Di mana dia bersendirian? Bersendirian di mana? Dia duduk dengan sendiri kat mana? Di gua. Wa kana yakhlu bi gharil Hira. Dia duduk dalam gua Hira. Fa yatahannasu fihi. Dalam tu dia beribadah. Al-layali zawatil 'ad qabla an yanza' ila ahli. Dia berpagi, bermalam kadang-kadang di dalam gua sebelum dia balik kepada keluarga dia. Jadi ada satu hari dia pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijumpa dengan siapa? Siapa yang ajar dia ni? Siapa dia? Abang Syukran tahu. Siapa yang ajar Nabi SAW baca Al-Quran ni pada awal? Malaikat Jibril. Betul, Malaikat Jibril. Abang Syukran, Abang Iqbar ni macam tahu banyak. Bagus. Okey, apa yang berlaku apabila Rasulullah SAW masuk dalam gua ni, sebab dia memikirkan terlalu banyak benda yang tidak betul berlaku di mana? Di dalam kota Mekah. Terlalu banyak perkara yang pelik berlaku dalam kota Mekah. Jadi dia berpendapat supaya dia duduk di dalam gua Hira. Saya tahan nasufi. Lepas tu apa yang jadi? Malaikat Jibril pun turun kan. Malaikat Jibril kata kat dia, Iqra. Nabi SAW ni sebab dia tak tahu baca, dia pun jawab, Fakultu ma ana biqarin. Wahai Nabi, wahai malaikat, aku tak boleh nak baca Quran ni, aku tak erti. Malaikat Jibril kata, Iqra. Dia pun balas perkara yang sama lagi. Fakultu ma ana biqarin. Aku tak boleh baca, Jibril. Fa'akhadhani faghattan hatta balagal ashaddu. Fa'akhadhani faghattan. Dia ambil Rasulullah ni, dia peluk. Lepas tu dia lepaskan. Summa arsalani, dia lepaskan, dia kata pada Rasulullah. Dia buat macam ni 3 kali. Kali ketiga,
Dia kata Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Khalaq insana min 'alaq. Ya? Tuhan yang menciptakan kamu daripada alaqah. Ini ada sedikit mukjizat saintifik ataupun kita kata hadis saintifik. Perkataan-perkataan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dinukilkan dan disebut dalam hadis menjadi satu perkara ilmu yang berkait dengan saintifik. Kalau ada lecturer yang ajar biologi, maka sini saya perlukan sikit pandangan anda lah. Baik, apa yang disebut oleh hadis ni sebenarnya, untuk kita memperoleh ilmu tidak dapat lari daripada kita ni perlu membaca. Apa-apa sahaja jenis ilmu perlu kita rajin membaca. Kenapa? Kerana Nabi SAW sendiri pun dididik dengan cara dia dipaksa untuk baca. Walaupun dia kata, aku tak boleh baca. Apa yang dibuat oleh malaikat Jibril adalah fa'akhadhan, dia ambil Rasulullah ni, dia peluk. Faghattan, sehingga ada bahagian-bahagian dia yang merasa ketat ataupun dekat dengan Jibril. Lepas tu fa'akhadhani faghattan. Lepas tu malaikat pun lepaskan dia. Arsalani, melepaskan dia. Jadi daripada perbuatan ini menunjukkan kalaulah kita ni ada orang yang tak tahu tentang ilmu, ada orang yang tak tahu tentang pelajaran, jangan kita lepaskan begitu saja walaupun dia dah cuba buat kali pertama. Kalau dia gagal buat kali pertama, dia cuba lagi untuk kali kedua, jangan juga lepaskan dia, ambil dia, bantu dia, didik dia dan juga ajarkan dia tentang ilmu ini. Walaupun berapa banyak kali kita cuba. Sebagai pendidik, sebagai ni librarian ni kan. Librarian. Kadang-kadang orang tanya, budak-budak tanya, buku kat mana? Kita kata tu, pergilah kat sana kan. Lepas tu dia datang kali kedua, tak jumpa pun buku tu. Pergi lagi kat sana, suruh pergi lagi. Kali ketiga kita buat ikut kau lah, jumpa tak jumpa pun buku ni. Tapi sebagai orang menampakkan ilmu ini, nak bagi tahu kepada orang lain, yang penting dia akan pergi. Awak tak jumpa cari, tak apa. Mari saya tunjuk. Dia pergi tunjuk kan. Tapi lenguh juga kalau 20-40 orang pelajar duk tanya lagu tu. Tapi maksudnya kat sini adalah untuk memberi mereka tahu, memberi mereka faham tentang wujudnya ilmu ini bukanlah untuk kita mengaku kalah jika kita tak dapat pada awalnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, lecturer-lecturer yang dihormati sekalian, ada kalanya ilmu ni, macam saya sendiri pengalaman, kita tengok equation dalam apa-apalah, ke additional mathematics ke dan sebagainya. Ada hari kita nampak dia memberi satu implikasi yang lain. Ada hari juga kita nampak dia boleh memberi implikasi yang lain. Perasan tak perasan benda ni? Macam saya sendiri, bila saya dengar satu hadis Nabi SAW, dengar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kali ke-10 saya dengar tu ada perspektif lain yang saya dapat daripada hadis. Ini adalah satu perkara yang tak dapat kita nafikan dan ini adalah satu perkara kita sebut sebagai sifir ilmu. Sifir ilmu ni kita memang kena duduk dengar. Sebab tu lecturer, dia ajar satu subjek. Semester ke semester ni dia bertambah ilmu dia dalam perkara tu dan dia menjadi pakar dalam perkara tu. Kalau perasan lah, tengok lecturer-lecturer yang lama-lama kan. Yang dia tengok sekali, dia dengar budak ni cakap, dia dah tahu dah. Budak tu tahu ke tak, dia tahu dah. Sebab apa? Dia dalam bidang tu bertahun-tahun. Kalau kata 4 tahun, kata-kata 5 tahun dia mengajar, selama 10 kali dia ulang subjek yang sama. Mengulangi dalam bentuk mengajar ni lebih tinggi kepahaman daripada budak yang belajar dalam satu semester sahaja. Mungkin lecturer di sini yang mana ada dia faham lah maksud saya cakapkan tu. Dan inilah juga apa yang dididik oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia peluk Nabi, dia peluk dengan ketat kepada Nabi, dia kata kat Nabi, bacalah. Jangan putus asa baca. Sebab apa? Sebab ini adalah ilmu yang apabila seseorang itu peroleh ilmu ini, dia mendapat bukan saja keselamatan di dunia, tetapi dia mendapat keselamatan, kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita tengok orang yang berilmu dengan orang tak berilmu ni jauh beza.
Dan ada hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu, man kanatid dunya hammah, sesiapa yang dunia itu menjadi tajuk kehidupannya, sesiapa yang dunia itu menjadi kehendak dia, menjadi keinginan dia, ja'alahu Allahu faqrahu baina ainain, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakiran di antara dua mata dia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemiskinan di antara dua mata dia. Wa farraq syamlah, dan Allah Subhanahu wa taala pecah-pecahkan urusan dia, yakni tak menentu hidup dia kan. Allah Subhanahu wa taala pecahkan urusan dia. Dia buat ni salah, buat tu salah, buat bisnes ni tak jadi, duduk dengan orang tu bergaduh. Kerana apa? Kerana dunia itu menjadi tajuk dia. Kerana dunia itu menjadi, apa-apa saja urusan dunia ni menjadi tujuan hidup dia. Wa farraq syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lah, dan tidaklah dunia ini tidaklah dia memperolehi dunia kecuali dapatlah sedikit daripada apa yang dia ni. Hari ambil air sikit. Tidaklah dia mendapat apa yang dia kehendaki daripada dunia ni kecuali sedikit dia dapat. Ni hadis Nabi SAW. Dan Nabi kata, man kanatil akhiratu hamma, dan sesiapa yang akhirat itu yang menjadi tajuk hidup dia, apa-apa dia fikir, apa-apa dia buat, dia ukur akhirat dulu. Ja'alahu Allahu ghinahu fi qalbih, Allah SWT bagi dia ketenangan dalam hati dia. Allah SWT bukan saja bagi ketenangan, Allah SWT bagi juga wa jama'a syamlah, Allah himpunkan urusan dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia ini dapat pada dia dalam keadaan dia tidak hina untuk dapatkan dunia. Faham ke ni saya cakap ni? Nampak macam baby sorang-sorang. Bismillah. Allah faham. Ada tak? Apa dia? Biasalah tu PDPR memang macam tu. Ya. Ada mau bangun tidur, ada yang tengah masak. Abang Fauzi tengah buat apa, Abang Fauzi? Abang Fauzi tengah buat apa tu? Tengah dengar awak cakap tu ni. Oh ya. Okey, sebenarnya saya kurang jelas. Kita punya audience hari ni student ke, lecturer dan juga staff sahaja? Ustaz, actually kita open untuk semua, tetapi majoritinya adalah staff lah. Tapi pelajar pun ada juga yang masuk, dan orang luar UTM pun ada yang join. Okey. Baik. Okey. Majoriti memang staff lah. Majoriti memang staff lah. Okey. Saya nak beri peluang kepada semua staff yang ada. Kita buka soal jawab sikit lah. Sebab saya rasa macam membebel semua, tak interaktif. Jadi saya buka peluang untuk kita habiskan. Biasa saya buat 30 minit, 20 minit sebelum habis. Tapi saya rasa kita buka je lah peluang dan ruang untuk kita berbicara, bertanyakan soalan berkenaan dengan apa-apa saja yang dalam buku dan juga yang tidak ada berkenaan pun. Kita buat sesi macam tu supaya lebih ada, orang kata apa, interaktif sikit lah. Okey, silakan siapa-siapa yang nak tanyakan soalan, yang nak luah perasaan. Sebab semalam saya ada buat satu sesi dalam Telegram. Saya tengok ramai sebenarnya yang sekarang ni tertekan. Kerana ada masalah-masalah yang berlaku, masalah kewangan, masalah kehidupan dan sebagainya. Jadi kita nak anda luahkan dalam bentuk ilmiah. Biar bercakap tu ada orang dengar dan ada orang boleh bagi nasihat. Apa nak buat? Jangan dengar nasihat tanpa ada tindakan. Kalau dengar ustaz-ustaz ataupun dengar rakaman-rakaman dalam YouTube dan sebagainya, kita boleh duduk dengar lah. Kita tak dapat kita kata tips dan apakah interaction seterusnya. Tindakan selanjutnya apa kita boleh buat. Jadi hari ini kita buka untuk siapa-siapa untuk tanya secara terus kepada kita, dan kita bincangkan sama-sama. Silakan. Ustaz, ada yang bertanya dekat chat ni, bagaimana ibu ayah nak tingkatkan kaya di jiwa dalam konteks nak berhadapan dengan work from home, PDPR, kerja dari rumah.
Macam mana nak tingkatkan KIT jiwa? Okey, baik. Baik, ni satu soalan yang bagus lah. Sebab apa kita pun semua tahu ada sedikit kesukaran kita nak dapat macam ni lah, benda-benda yang macam ni agak sukar sikit lah untuk kita lalui dan juga kita harungi sepanjang-panjang ni. Maksudnya orang nak mengajar daripada rumah, nak sustain ilmu, nak jadi guru, nak jadi apa-apa sahaja daripada rumah untuk pelajar-pelajar yang ada, untuk guru, untuk semualah dari segi orang yang mengajar, orang yang kerja, orang yang ni dan sebagainya. Mereka ni semua melalui satu kesukaran pada ketika ini untuk melalui proses PDPR, proses menggunakan alam maya sebagai media mengajar kan. Ini satu perkara yang sangat mencabar. Jadi macam mana kita nak kayakan jiwa kita ataupun macam mana kita nak dapatkan suasana yang lebih kurang sama. Pertama sekali saya nak bagi tahu benda ni bukan sahaja satu kesukaran bagi pihak pendidik, bagi pihak pelajar juga ia menjadi satu kesukaran. Sama juga pekerja, saya pun bekerja. Kita bukan main susah kadang-kadang nak dengar apa yang nak disampaikan daripada bos kita. Kita dengar macam faham, lepas tu tak faham balik, lepas tu faham balik kan. Kita pun pening. Jadi macam mana cara dia? Yang pertama sekali memang kena semangat dan juga kena bagi sepenuh komitmen apabila berlakunya perbincangan tersebut. Maksudnya apa? Maksud saya kena adalah orang yang bertanya, kena ada juga orang yang menjawab, kena ada juga orang yang mendengar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kena letak benda ni, kena perkara ni dan kena beri sepenuh semangat dalam perbincangan yang berlaku di alam maya ni. Sebab kalau tidak ada orang yang bertanya, tidak ada orang yang bercakap, maka jadi macam saya tadi lah. Kita jadi macam syukran seorang je duduk tengok kan. Itu pun dia tengok tengok pun kejap-kejap angkat, tengok kejap-kejap turun kan. Sebab apa? Sebab kita kata dia tak berdepan. Tapi bila kita berdepan, dia akan jadi sedikit gembira lah kita dapat tengok, macam ni rupa dia. Dengar sikit, dapat kita sentuhan. Kita kata physical appearance tu penting untuk mengconvincekan orang tentang ilmu dan juga mendapatkan orang kata sikit sebanyak perhatian kita dalam perkara tersebut. Tapi walau bagaimanapun kita terpaksa deal dengan situasi. Apa yang tips saya boleh bagi yang pertama sekali, kena ada semangat yang tinggi. Macam mana nak ada semangat yang tinggi? Kena ambil tahu apa yang dibincangkan. Kadang-kadang ada kat antara kita yang masuk dalam meeting, kita pun tak tahu meeting ini meeting apa ni. Dia ni duduk cakap pasal apa ni. Kita pun tak tahu, kepala kita duduk kat rumah. Suasana di rumah ni sentiasa menyebabkan kita berasa apa yang berada di rumah itulah yang ada dalam kepala kita. Jadi kalau kita nak masuk dalam satu meeting ataupun satu perbincangan, kena tahu dia bincang pasal apa. Macam hari ni, yang masuk-masuk ni tahu ke kita nak cakap pasal apa hari ni? Kalau tahu hari ni nak cakap pasal buku Kaya Jiwa. Jadi dia sendiri pun tahu, okey topik apa dalam ni. Kita kata background research ataupun homework yang kita buat sebelum kita masuk dalam meeting tu. Saya tak dapat on kamera, apa dia tadi? Tak nampak mesej dia. Ustaz, bagaimana ibu? Okey, dia kata tadi saya tak dapat on kamera. Tak apalah, saya tak sempat baca mesej tu saya. Tak apa, tak ada masalah. Jadi apa yang saya nak sampaikan, poin yang paling penting tuan-tuan, cikgu-cikgu lecturer tahulah. Saya pun hormatlah, kita ada IR tadi, saya tengok doktor semua ada. Jadi mereka ni lebih faham bagaimana nak bagi budak-budak ataupun pelajar-pelajar ni masuk kelas dengan adanya ataupun masuk PDPR, pengajaran pendidikan dalam dunia maya ni dengan perasaan sungguh-sungguh. Pertama memang dia kena belajar. Dia memang kena buat background research. Memang dia kena baca apa yang akan dibincangkan dalam sesi tersebut. Sama juga dengan kita pada hari ini, kalau boleh kita tahu apa yang kita nak bincang dan sebagainya dan jadi interaktif. Semangat tu kena ada. Itu semua macam mana nak bagi kita ni ada semangat, macam mana kita nak tahu pasal benda tu, tak lain dan tak bukan. Seperti mana yang kita bincang tadi, mesti kita baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Ta'ala bagi tahu, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan ni, memang kena
baca. Memang kena ada inisiatif untuk baca. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara doa yang diajar oleh Nabi SAW, antara doa yang diajar oleh Nabi SAW ni apa dia? Nabi ajar supaya kita ni baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rasanya ramai orang pun tahu doa ni, tapi kalau tuan-tuan tengok maksud doa ni kan, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Bantu dalam apa? A'inni ala zikrika, bantulah aku dalam mengingatimu. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan takdirkanlah aku ni dalam membuat amalan-amalan yang baik kepadamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, macam mana sebenarnya kenapa sebenarnya kita minta tolong Allah bila kita nak ingat Allah? Kenapa Abang Syukran kita minta tolong Allah untuk kita ingat Allah? Sebabnya dalam inna ilai rabbika ruj'a. Kita akan kembali kepadanya suatu hari nanti. Bagus Abang Syukran. Ni bos ada dalam ni. Naik pangkat Abang Syukran ni. Baik. Sebenar-benarnya kalau tuan-tuan tengok, untuk kita buat, kalau untuk kita solat pun, kalau Allah SWT tak pilih kita, tak bantu kita, kita tak boleh solat. Kalau Allah SWT tak bagi dalam fikiran kita ni untuk ingat kepada agama, untuk ingat kepada sedikit peringatan dalam Al-Quran, kita pun tak boleh pergi baca Quran. Jadi sebab tu kita disuruh untuk apa? Nabi SAW sendiri baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Kita disuruh untuk Allah SWT bantulah aku dalam mengingatimu. Sebab nak ingat Allah ni, kena ada kesihan. Kena ada sedikit permintaan diri kita kepada Allah SWT. Ni Nabi yang minta ni. Kita ni jauh lah daripada kehidupan Nabi ni kan. Kekurangan kita banyak. Jadi kita minta pada Allah SWT menjadikan kita orang yang boleh ingat Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa basah lidah kita untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara sebab kenapa kita dah ibadah pun lepas solat Nabi ajar ni suruh baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Kita pula disuruh baca untuk ingat pada Allah. Kadang-kadang saya pada awal ni tanya juga kan, kenapa kita nak kena ingat Allah? Sedangkan kita baru lepas saja semayang, kenapa nak kena baca macam ni? Kerana yang menggerakkan hati, yang bagi rezeki kadang-kadang untuk kita bergerak mengingati Allah, untuk kita semayang dalam rumah kita adalah dengan cara apa? Dengan cara kita minta bantuan daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan faham lah tu. Kena ada sifat kita untuk meminta atas setiap perkara yang kita buat. Baik, saya nak baca sikit chat kita ni. Purely saja nak tanya, agak-agaknya salah tak dari segi agama kalau kami yang WFH ini sambil-sambil tu kemar-kemar rumah masak, mohon bantu ya. Okey. WFH ni apa dia ni? Work from home. From home. Okey, dia tanya, boleh tak kita kemar-kemar rumah sambil-sambil tu dengar, sambil-sambil tu kan? Baik. Yang pertama sekali, santai lah pergi kemar rumah masa saya bagi tazkirah ni. Okey, bukanlah kata tidak boleh, tetapi kita tengok apakah yang dibayar untuk kita buat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, apabila kita lahir sebagai hamba dan kita bergelar Islam, tidak kita ini mesti taat perintah Allah. Itu satu kewajipan. Maka lahirnya kita di bumi ini, apa pun sekali tanggungjawab kita, apa pun sekali keinginan kita, mesti kita taat perintah Allah dengan melakukan solat 5 waktu sehari semalam. Betul tak? Kita kerjalah dengan mana-mana entiti pun, UTM ke, apa-apa pun sekali nama syarikat tu, yang pertama sekali mesti kita taat perintah Allah. Sebab apa? Kita dah ikat akidah kita.
Akad, akidah ni daripada mana? Akidah. Syukran. Abang Syukran. Apa maksud akidah ni? Pegang pada agama ajaran apa Islam. Akidah kita Macam mana? pada ajaran Macam mana bang? Sekali lagi. kita berpegang pada ajaran Islam ni kan. Betul. Jadi akidah ni maksud dia akad. Kan? Kita, Abang Syukran dah kahwin ke belum? Dah. Okey. Masa nak kahwin itu ada akad tak? Betul. Ada. Jadi dengan akad tu kita dapat seorang isteri. Jadilah isteri itu isteri yang sah buat kita, yang kita boleh duduk sekali, yang tidak ada berlaku berzina lagi apabila kita duduk bersama-sama. Sama dah juga dengan akidah. Akad kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, once kita masuk Islam, kita ni memang asal-asal pun Islam, tapi bila kita dah ucap kalimah syahadah, maka secara tak langsung kita dah janji dengan Allah. Maka kalau kita tak solat, kita akan jadi problem lah. Sama juga dengan kerja kita. Kita pergi kerja satu tempat, kita sign tak? Appointment letter ataupun letter offer. Kamu akan dibayar 3,500 sebagai seorang lecturer, mesti hadir setiap kelas, mesti mengajar bla 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 bla, berapa hour kena hikmat dan sebagainya. Jadi kalau kita ni benar-benar siddiq, benar-benar jujur dalam amalan ataupun janji kita kepada Allah Subhanahu Taala, janji kita kepada pusat institusi yang kita kerja, maka sudah semestinya tidak berapa tepat kalau kita ada satu sesi kita buat benda lain pada sesi itu. Tidak amanah lah kita kata kan, tapi tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita pun sekarang ni kat rumah, tekanan baru wujud. Kan? Especially orang perempuan. Dah dulu boleh hantar anak pergi taska, pusat penjagaan kanak-kanak dan sebagainya. Maka ada waktu kita berpisah dan kita boleh fokus kepada pekerjaan kita. Tapi bila kita kat rumah ni, anak-anak duk berlari, bising, menangis, apa benda lagi, macam-macam. Orang perempuan ni banyak kerja kat rumah. Masak pun dia, gosok baju pun dia, basuh baju pun dia, kemah rumah pun dia, mop lantai pun dia. Jadi kalaulah ada sesi-sesi macam ni dalam keadaan perkara tu pun juga berlaku di rumah, adalah sikit kelonggaran. Tapi janganlah tiap-tiap kali ada kelas ataupun ada live. Tiap-tiap kali ada live lah, minta maaf nak jaga anak ni. Tak boleh. Itu dah menyalahi apa yang telah kita janji dengan tempat kerja kita. Tak boleh lah. Tapi kalau sekali-sekala kan, kita waktu pagi anak-anak menangis apa semua, kita boleh untuk bantu dan juga menyenangkan keadaan di rumah. Baik, itu sikit sebanyak soalan yang lagi. Ada tak apa-apa lagi yang lain? Ustaz, saya nak tanya. Okey, kebiasaannya macam anggapan masyarakat tentang kekayaan kita ukur dengan harta benda dan juga duit ringgit lah. Okey, tapi dalam konteks agama, bagaimana pula sebenarnya kekayaan itu diukur? Okey, bagus soalan ni. Baik. Bila kita lihat Allah kita ni dah dikaburkan dengan satu perkara yang sangat-sangat salah. Apa maksud saya salah? Orang melihat pada nilai sebagai ukuran kepada kekayaan. Orang melihat kepada kebendaan sebagai pengukur kepada kebahagiaan. Saya nak nukilkan ayat daripada Buya Hamka, seorang yang terkenal, ulama yang terkenal daripada Indonesia. Dia sebut dalam buku yang saya pernah baca, dia kata, ramai orang tersalah sangka dengan maksud ketenangan dalam hidup. Selalu orang mengaitkan ketenangan itu dengan faktor harta, faktor kekayaan. Walaupun itu boleh menjadi penyumbang, tetapi itu bukan segala-galanya. Betapa ramai orang yang berada di hadapan hidangan yang hebat, lauk pauk yang bagus, tetapi lidahnya tidak enak. Bahkan lebih enak lagi orang yang makan kadang-kadang dengan 1-2 mata lauk je yang berada di pendang. Pendang ni tahu pendang apa? Pendang ni sawah padi. Orang yang makan, kita tengok, saya dulu belajar di
belajar di Besut, satu institusi pendidikan Islamik di Besut. Apa yang saya dapat lihat bila belajar di kawasan perkampungan ni, saya tengok kadang-kadang ada suami dan isteri dia bawa ada bekas yang ada bertingkat-tingkat tu kan, lauk mula-mula nasi, lepas tu lauk ikan dan sebagainya, dia bawa 3 je lauk sehari. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila dia makan dekat tepi bendang tu dengan bini dia bukanya tika getah tu, makan sama-sama. Nampak tu sungguh keriangan, ketenangan. Lepas tu boleh pula solat di masjid, sama-sama jalan pergi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kepada nilai dan harta ni, nilai dan jumlah ni, banyak orang yang ada kadang-kadang duit lebih pada kita, kereta besar pada kita, berapa banyak juga tekanan hutang yang dia ada. Kalau sekarang ni bukan isu dia duit yang banyak, kepahaman tentang keberkatan, kepahaman tentang kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan dalam duit, dalam gaji 3,500 dengan 35,000, boleh jadi 3,500 lebih tinggi penggunaan dia daripada 35,000. Faham tak apa maksud saya maksudkan? Faham Ustaz. Sekiranya dia bersyukur keadaan ilahi. Kalau dia bersyukur, bukan saja dia bersyukur, apa lagi dia buat? Orang ni bila keberkatan dia ada, ada satu cerita yang biasa orang dengar juga, tapi saya sendiri yang ni saya first degree melihat benda ni berlaku. Apa yang berlaku? Seorang hamba ni, dia apa yang dia buat adalah, sekali tu dia ni kita kata seorang yang wali Allah lah, dia baik dengan Allah SWT, dan dia orang kampung. Saya tengok dia hari-hari pergi semayang, pergi apalah. Dia ni tak pernah tahu tentang Sari. Ya. Tutup pintu je. Baik, saya pernah tengok dia sendiri, saya pun pernah duduk dengan dia. Jadi dia ni seorang, nama dia kalau tak ingat saya panggil dia saya panggil dia Awe. Awe ni kalau dalam bahasa Terengganu Kelantan ni biasalah kita panggil Awe kan. Awe ni orang lelaki lah. Dia Awe ataupun Pok Awe saya panggil dia. Jadi satu dia cerita ni diceritakan oleh orang lain, tapi saya secara personally kenal dia. Ada sehari tu dia beli satu motor, tuan-tuan, dia beli satu motor. Motor yang biasa tengok tak, motor yang ada kat tepi tu macam boleh letak besi-besi buruk tu. Biasa tengok tak? Abang Syukran biasa tengok tak motor? Dia motor Roda 3 tu. Motor roda 3. Motor bertiga dia panggil lah. Roda 3. Roda 3. Motor roda 3. Jadi dia beli motor roda 3. Sebab dia pun kerja dia kadang-kadang bawa beras, dia bawa benda-benda lah kat tepi ni. Okay, orang kampung biasalah pakai motor. Sekali tu dia bergerak lah sedikit jauh daripada kampung. Ada orang tumpang dia. Cerita ni menarik juga lah, kita dengar kan. Jadi orang yang tumpang dia ni naik dengan dia pergilah dekat Kelantan di Kubang Krian. Pergi Kubang Krian, balik. Lebih kurang, saya rasa lebih dalam 40 hingga 50 km lah lebih perjalanan dia. Jadi masa pergi tu, dia berbual lah dengan rakan dia ni. Pok Awal ni berbual. Sampailah di destinasi yang dia nak pergi. Dia tu barang dia hantar dengan baik semua kepada orang yang memerlukan barang tu lah. Dia pun balik. Bila dia balik, kawan dia tanya, Pak Awal tak isi minyak dulu ke? Kan? Lepas tu dia pun tanya kepada kawan dia tu. Dia kata, isi minyak? Kat mana nak isi minyak? Jadi kawan dia katalah, isi minyak ni buka seat ni bawah ni ada tangki, kena isi minyak lah ni untuk bergerak jauh. Lepas tu dia pun kata, oh ya ke? Lepas tu dia pun pergilah ke stesen minyak, isilah minyak. Habis pada isi minyak tu dia cakap apa, Pak Awal ni cakap apa dekat dia? Saya 2 tahun dah tak isi minyak, motor ni bergerak sana sini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukanlah kita ni nak disuruh jadi fantasi agama ni. Agama ni bukan fantasi. Bukan disuruh bawa lah kereta, tak apa, ustaz kata tadi tak ada minyak pun boleh jalan. Bukan.
Tetapi bantuan Allah ni datang apabila orang rapat dengan Allah Subhanahu Taala. Kan? Dia tak isi minyak 2 tahun. Saya kata, dia ni kata betul ke? Ke dia ni masalah tak ingat, dia ni tak ingat. Tapi sebenarnya memang betul dia tak isi minyak 2 tahun. Siapa yang menggerakkan perkara ni? Saya nak tanya tuan-tuan hari ni, mustahil ke kalau motor tu boleh bergerak selama 2 tahun kalau Allah SWT izin? Mustahil ke tak mustahil? Ha? Syukran. Boleh jadi ke tak boleh jadi? Dengan izin Allah semuanya. Dengan izin Allah semuanya. Kalau macam tu, kita pun tak bolehlah nak percaya Rasulullah ambil bulan, letak kat tangan, belah bulan. Laut dibelah oleh Nabi Musa AS, betul, itu mukjizat yang diberi kepada Nabi. Tetapi ada juga diberi bantuan kepada orang-orang wali Allah ini yang dekat dengan Allah SWT. Ini Pak Awal ni saya bagi tahu tuan-tuan. Saya tengok dia tiap-tiap pagi, dia punya rumah dengan rumah nenek saya dulu, rumah tok saya dulu, dekat dalam mungkin kurang daripada 10 meter dia. Saya boleh nampak dia hari-hari. Saya tengok amalan dia, tiap-tiap pagi dia nak bawa motor ni, dia akan baca doa. Doa dia baca tu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun kata, "Uish, dia ni kalau baca doa mungkin orang lain akan sampai dulu lah dengan keadaan dia baca doa ni. Dia baca doa kurang-kurang 10 minit dulu dia bergerak. Hari-hari saya nampak." Jadi kemungkinan tapi tuan-tuan, jangan salah tafsir akan cerita ini. Bukan kita menyuruh orang Islam tidak cerdik dalam tindakan. Jangan pula bawa kereta, ustaz kata itu tak payah isi minyak, tawakal. Bukan. Maksud saya di sini adalah tentang keajaiban apabila kita meletakkan ketawakalan kita kepada Allah dengan yang hak. Dengan sebenar-benar tawakal kita letak. Kita yakin sungguh dengan Allah SWT, banyak perkara yang boleh berlaku. Tak payah pergi jauh lah. Kita tengok orang-orang ibu-ibu yang tak boleh mengandung. Orang-orang perempuan yang tak boleh mengandung. Banyak kali pergi IVF. Tak jadi-jadi. Kan? Tapi ada orang yang dengan dia solat sungguh-sungguh, dia ikhtiar juga. Dia bagi bini dia makan ubat-ubatan, dia bagi bini dia jumpa dengan doktor-doktor tertentu, tapi dengan kesungguhan dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan bini dia yang tak tahulah dia ataupun bini dia yang tak subur boleh mengandung. Mengandung ni ingat satu benda, untuk Allah SWT hidupkan satu manusia dalam perut ibu ni adalah satu mukjizat yang besar. Bukan mukjizat, adalah satu keindahan ataupun kelebihan Allah SWT cipta dalam diri seorang manusia yang bergelar ibu. Bukan main-main benda ni, tapi Allah SWT boleh buat. Jadi banyak perkara yang ajaib berlaku apabila seorang itu taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, ada orang kadang-kadang saya rasa semua pun ada cerita masing-masing. Kadang-kadang dia kata, sikit lagi. Kalau saya kena tu memang saya mati. Dia cerita. Ataupun aku dalam exam tu nasib baik aku jawab B. Sebab tak aku lulus. Satu je markah untuk aku lulus. Banyak cerita-cerita ni, cerita-cerita semua ni berlaku adalah dengan izin Allah SWT takdirkan sedemikian. Allah SWT takdirkan sedemikian keadaannya untuk kita sendiri faham dan kita sendiri mengerti bahawasanya apa sahaja yang dilakukan, yang ditakdirkan, tidak kena ada bantuan Allah SWT. Barulah benda tu jadi bagus. Barulah benda tu jadi baik. Jangan duk ceritalah sikit lagi ke nasib baik lah apa, tak. Bukan nasib baik. Itu adalah bantuan Allah SWT. Ada ulama' juga melarang kita menyebut nasib baik ni. Jadi tuan-tuan, hari ini saya nak bagi tahu, berbalik pada soalan tadi, tidaklah nilai ataupun tidaklah dilihat kepada jumlah menjadi ukuran kepada kebahagiaan, menjadi ukuran kepada kekayaan. Tetapi untuk mendapatkan hati yang tenang, tidak memerlukan kepada duit yang banyak. Tidak memerlukan kepada harta yang banyak. Tetapi perlukan kepada ketawakalan, kesungguhan, ketakwaan yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT. Kerana hakikat yang memberi ketenangan. Tuan-tuan, kalau hari ini buka lagu, berapa banyak lagu yang boleh bagi ketenangan? Berapa lama boleh bagi ketenangan? Mungkin 1 hari, 2 hari, takkan puas. Tapi kalau baca Quran yang dah diulangi selama 1400 tahun kurang lebihnya, masih lagi memberi ketenangan kepada manusia. InsyaAllah, saya rasa sekadar itu dulu pada hari ini. Moga-moga kita dapat apa yang dimaksudkan dengan ketakwaan yang sebenar.
Kan wala tamutu illa wa antum muslimun. Kan dalam Quran bagi tahu jangan kamu kenalah kamu takwa sungguh-sungguh baru kamu dipanggil orang Islam. Dan juga diberitahu dalam Al-Quran, disebut juga dalam Al-Quran tentang apa? Wala tamutu, janganlah kamu mati sehinggalah kamu benar-benar bertakwa. Jangan kamu mati, Allah SWT tak bagi amaran, jangan mati kalau kamu tak betul-betul bertakwa. Jadi kita semua minta supaya Allah SWT takdirkan kita, letak kita dalam golongan mereka-mereka yang bertakwa, insya-Allah. Baik, kita terima satu lagi lah soalan. Apa dia? Siapa-siapa nak tanya? Syukran, ada nak tanya apa-apa ke? Ustaz, Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, boleh tak bagi tips sikit untuk memiliki kekayaan jiwa? Baik, antara tips yang macam kita sebut juga tadi, pertama sekali kena betul-betul takwa dengan sebenar-benar takwa. Macam mana nak takwa ni? Kena faham kepada semua perkara yang berlaku adalah daripada Allah SWT dan yang menjadikan ketenangan, yang menjadikan kebahagiaan, menjadikan kelebihan semua daripada Allah SWT. Kita tengok orang yang paling bahagia dalam dunia siapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Orang paling bahagia dalam dunia ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi istighfar sekali sehari berapa kali Nabi istighfar? Nabi istighfar sehari berapa kali? Cuba teka. Paling kurang Nabi istighfar satu hari sebanyak 70 marrah, 70 kali. Tuan-tuan dan saya sendiri pun saya pernah tertinggal istighfar 70 kali saya pernah tertinggal. Maka macam mana kita nak dapat satu kebahagiaan kalau kita tak tiru orang yang paling bahagia yang pernah diwujudkan di dunia ini? Allah Subhanahu Wa Taala hantar satu contoh supaya kamu ikut contoh ni. Kita sebelum kita nak buat apa-apa, kita minta supaya adanya template, adanya guidance. Macam mana aku nak buat ni? Kita hari ni kalau kita jadi lecturer ataupun kita belajar satu bidang dalam engineering, mechanical, chemical, electrical, semua benda ni, apakah pertama sekali yang ditunjuk ajar sebelum kita dapat belajar perkara itu? Lecturer tunjuk contoh. Ni, baca buku ni, muka surat sekian-sekian menerangkan tentang teori-teori sekian-sekian. Kalau tak baca sampai mati pun kita tak tahu. Tapi kalau kita baca dan kita ikuti, walaupun kita tak berjaya semana berjayanya orang yang menulis buku, kita boleh capai yang disebut sebagai berjaya. Kita boleh capai di tahap yang orang panggil berjaya. Ialah kita buat exam kan. Lecturer kita pun bukannya dia exam dulu dia dapat 100 dalam periksaan dia. Kecuali mereka-mereka yang tertentulah. Tetapi bila kita dapat A, berjaya tak kita? A ni berapa A ni? 80 sampai 100. Sama juga dengan agama ni. Kita ditunjuk. Nabi SAW bahkan mengingatkan kita. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi bagi tahu, kamu kena berpegang dengan sunnah aku. Sunnah khulafa'ir rasyidin. Gigitlah ia dengan gigi garham. Gigit sungguh-sungguh. Kita kalau kita gigit dengan gigi garham ni payah nak lepas, betul tak? Kalau kita tengok binatang tu digigit gigi depan. Ustaz, masih ada ke? Hilang pula Ustaz ni. Ustaz jangan keluar lagi Ustaz. Program tak habis lagi. Maafkan saya sikit, tuan-tuan dan puan, minta maaf. Ada sikit gangguan tadi. Okey, baik. Saya akhiri dengan satu cara tips untuk dapat kayanya jiwa ni. Kenapa saya ambil perkataan kaya jiwa ni? Kerana Nabi SAW bagi tahu sendiri dalam hadis, Nabi kata, dengan kita mentaati perintah Allah, ja'alahullahu ghinahu fi qalbih. Allah SWT akan bagi kekayaan dalam jiwa dia. Allah SWT akan bagi kekayaan dalam diri dia, dalam hati dia. Maka hanya dengan mentaati perintah Allah, hanya dengan mendengar apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhkan diri daripada segala larangan dia,
kita akan memperolehi ketenangan. Ketenangan macam mana? Ada dalam Al-Quran sebut dalam tentang ketenangan. Apakah ayat dia? Allah SWT berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Siapa yang taat pada perintah Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Baginya satu kenikmatan yang sama dengan siapa? Yang Allah kurniakan kenikmatan kepada minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nikmat-nikmat yang dirasai oleh nabi-nabi, yang dirasai oleh para syuhada, yang dirasai oleh semua orang yang berjaya dalam agama ni, Allah akan bagi rasa dengan cara kita mentaati perintah Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan habisnya ayat tu tadi, maka berakhirlah sesi kita pada pagi ini. Saya harap sikit sebanyak dapat memberi, dengar ke saya cakap ni ke tak dengar ni? Dengar Ustaz, dengar. Jadi dengan sebab kadang-kadang benda yang paling mencabar sekali, kita macam cakap seorang-seorang ni memang turn off. Kita rasa macam baik aku cakap dengan inilah. Tapi tak apalah, saya harap nanti kalau boleh kita cari satu cara juga supaya adanya bercakap ni, kita bercakap dengan orang. Jangan seorang-seorang jadi sedih lah rasa. Tapi tak apalah, ni ada orang tepuk tangan, senyum-senyum ni. Terima kasih lah. Walaupun dalam bentuk macam ni je, ni. Abang syukran tu hantar ni. Okey, apa dia lagi? Ya, Dari Syahab. sebelum habis, boleh tak nak tahu sikit lah inspirasi dan dorongan dalam menghasilkan buku Kaya Jiwa ni? Last lah. Okey, boleh insya-Allah. Inspirasi saya dalam menghasilkan buku Kaya Jiwa ni adalah kerana pertama sekali saya tengok semua alim-alim ulama semua banyak meninggalkan tulisan, kan? Meninggalkan buku kepada umat dia ataupun kepada kawan-kawan dia untuk baca. Macam kita tengok hari ni karya Imam Nawawi rahmatullahi alaih, kan? Imam Nawawi menulis satu kitab yang sampai ke hari ni, semua orang membaca kitab dia. Itu juga antara keberkatan hidup ni orang. Ada orang kata mati, kan? Orang sebut mati. Ada ulama-ulama menafsirkan mati dan hidup seseorang ini dengan cara yang berbeza. Bukan dari segi, bukan sekadar diri dia yang hilang di dunia. Ulama juga menyebut, ada setengah-setengah ulama menyebut, antara perspektif orang ini dikira sebagai hidup ataupun mati adalah dengan orang bercakap tentang diri dia. Kita tengok hari ini sebab berkatnya Imam Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitab dia menulis tentang hadis arba'un, menyusun hadis-hadis yang sahih yang perlu kita tahu, menyebabkan dia hidup sepanjang zaman sampai ke sekarang pun hidup. Jadi itulah pentingnya isteri hidup mengganggu. Itulah pentingnya untuk kita semua mempelajari ilmu-ilmu yang ada. Sebab apa? Sebab dihidupkan seseorang itu dengan kita bercakap tentang karya dia. Jadi saya mengharapkan dengan apa ilmu yang ada dalam kitab ni, sikit sebanyak, kalau saya dah tak ada esok-esok, dah mati esok-esok, boleh baca buku ni dan boleh jadikan satu pedoman lah. Buku ni bukanlah kata bagus sangat, tidaklah. Tidaklah kita kata yang paling baik untuk kita mempelajari ilmu agama. Tetapi untuk orang yang awal nak kenali agama, maka boleh baca kitab-kitab seperti kitab karya Kaya Jiwa Muhammad Haris ni. Dan untuk hari ni kita bagi 50% off kepada semua yang mendengar live kita pada hari ni. Tapi kena ambil nombor telefon ni. Siapa yang ada nasib lah. Tapi siapa yang tak berminat nak buat macam mana, kan? Okay, ambil nombor telefon ni dan tanya dia, bagi tahu dia saya yang dengar UTM tadi, Ustaz Haris bagi 50% off. Baik, boleh ambil nombor telefon ni 011 6337 2884. Saya akan tulis kat sini lah. Di mana ni? Di chat kita ni. 011-6337-22884. Terima kasih Kak Sheila dengan Abang Siddiq. Jadi insyaAllah saya rasa sekadar tu dulu. Saya pun nak kena beransur pergi untuk nak makan. Isteri saya dah masak dah ni. Dah ada depan kita dah ni, dah mengganggu, sungguh-sungguh mengganggu dah, kita nak pergi dah. Mungkin salah lupa. Okey Ustaz, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi join program kami hari ini. Hopefully kita boleh bekerjasama lagi untuk next program. InsyaAllah. Rizuki salam bidadari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuklah muka. Baik. Kita nak print screen. Mai nak tengok tu. Okey. Bye.
Hai. Okey deh, saya Okay, pergi dulu. terima kasih Terima banyak. kasih Okay, alright. semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada semua yang sudi join. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.